Melalui kajian ini, kami dapat memenuhi beberapa objektif kajian. Yang pertamanya ialah mengenal pasti konsep pemakanan halal menurut Al-Quran dan sains serta perbandingannya. Yang keduanya ialah membincangkan hikmah larangan pemakanan haram menurut perspektif Al-Quran dan sains. Dan seterusnya ialah menganalisis isu penggunaan gelatin dalam penghasilan makanan. Makanan halal dan haram merujuk pada konsep makanan yang diperbolehkan iaitu halal dan yang dilarang iaitu haram dalam Islam. Makanan halal harus memenuhi ketentuan tertentu seperti kandungan dalam makanan yang dibolehkan, cara penyembelihan yang betul dan menjauhi unsur yang mempunyai zat haram. Sebaliknya, makanan haram melibatkan bahan seperti babi dan alkohol serta daging yang tidak diproses yang ditetapkan dalam Islam. Pemahaman terhadap makanan halal dan haram merupakan perkara yang penting dari kehidupan seharian umat Muslim. Makanan halal menurut Al-Quran. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan makan makanan yang halal dan rezeki yang baik. Ibn Rajab juga menukilkan bahawa pemakanan yang baik dapat menzahirkan kesihatan yang baik. Pemakanan halal bukan hanya dilihat dari segi jenis haiwan seperti babi itu haram, malahan dari segi pemprosesan, kebersihan dan penyembelihan haiwan tersebut. Konsep makanan halal menurut perspektif sains. Dari segi sains, bahan-bahan yang halal. Yang pertama adalah zat-zat haram. Pemakanan halal melibatkan penghindaran dari zat-zat haram seperti babi dan alkohol. Ini dapat dijustifikasikan dari sudut pandangan kesihatan kerana dikenali bahawa penggunaan alkohol yang berlebihan dapat merosakkan kesihatan. Yang kedua, bahan kimia yang berbahaya. Konsep pemakanan halal juga dapat dikaitkan dengan kebebasan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesihatan. Okey, untuk perbandingan pemakanan halal, sains dan Quran, dia ada 3. Yang pertama ialah keseimbangan nutrisi dan gizi. Kedua adalah pemilihan bahan makanan. Yang ketiga adalah pemprosesan makanan. Okey, untuk Al-Quran memberikan panduan yang lebih umum tentang jenis makanan. Berbanding dengan sains secara khusus memberi pemahaman saintifik terperinci tentang pemakanan. Okey, untuk yang kedua, pemilihan bahan makanan. Untuk Al-Quran, dia memberikan pedoman tentang jenis pemakanan yang diperbolehkan, yakni halal dan haram. Okey, manakala sains pula, pemilihan bahan makanan mengikut sains berdasarkan kandungan nutrisi, keselamatan dan kualiti produk makanan. Okey, untuk pemprosesan makanan, pemilihan bahan mentah yang halal, pemisahan yang jelas antara produk halal dan haram. Untuk Al-Quran. Okey, untuk sains, pematuhan dengan proses yang memastikan ketulinan bahan mentah, pemprosesan dan penyediaan bahan makanan. Pengharaman daging babi mengikut perspektif Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Dalam kitab tafsir Al-Azhar jilid 1 menjelaskan keharaman babi disebabkan kerana binatang tersebut termasuk jenis binatang yang paling kotor dan najis. Pengharaman bangkai mengikut perspektif Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Bangkai itu tidaklah haram kecuali disebabkan ada kemudaratan di dalamnya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Tafsir Ibnu Katsir. Pengharaman arak mengikut perspektif Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak merupakan amal syaitan. Jumhur ulama mendefinisikan arak sebagai sesuatu yang memabukkan kerana arak merupakan minuman yang akan merosakkan akal. Okey, seterusnya kita beralih kepada hikmah larangan pemakanan haram menurut perspektif sains. Yang pertamanya ialah pengharaman daging babi. Sains menyatakan bahawa daging babi selain mengandungi sulfur, terdapat juga cacing yang sangat berbahaya bagi tubuh badan. Contohnya seperti cacing spiral. Yang keduanya ialah pengharaman arak. Dari sudut sains pula, larangan dalam pengambilan arak adalah bagi mengelakkan seseorang mendapat penyakit kronik. Misalnya penyakit yang berpunca daripada arak ialah hati berlemak dan menyebabkan sirosis hati.
Okey, seterusnya ialah pengharaman bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Ianya adalah kerana diharamkan adalah disebabkan tiada proses penyembelihan yang menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot sehingga menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisma yang dapat membahayakan manusia. Seterusnya menganalisis isu penggunaan gelatin dalam penghasilan makanan mengikut perspektif ulama dan sains. Pertama sekali, apa itu gelatin? Gelatin ialah produk separa hidrolisis kolagen, iaitu protein utama di dalam tisu penyambung yang banyak terdapat pada kulit dan tulang haiwan. Gelatin ialah bahan tambahan makanan yang paling banyak digunakan dalam pelbagai jenis makanan, minuman, ubat-ubatan dan kosmetik. Ianya boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu jenis A yang dihasilkan daripada kulit babi dan jenis B yang dihasilkan daripada kulit lembu. Penggunaan gelatin menurut perspektif ulama. Dalam isu ini, ulama berbeza pendapat. Ulama menggunakan konsep istilah halal dalam menentukan hukum penggunaan gelatin. Mengikut mazhab Syafi'i, hukum penggunaan gelatin adalah haram. Hal ini kerana semua yang bersumber pada sumber yang haram, maka hukumnya haram digunakan atau dimakan. Manakala mazhab Hanafi, Maliki, Ibn Arabi, Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Syawqani dan Ibn Hazim membolehkan penggunaan gelatin. Hal ini kerana jika bahan asal adalah haram seperti babi, tetapi melalui agen transformasi seperti agen bahan kimia dan berubah menjadi bahan baru yang sifatnya berbeza dari asal, maka produk itu dianggap halal. Secara keseluruhannya, ada ulama yang membolehkan dan mengharamkan penggunaan gelatin. Walau bagaimanapun, isu ini perlu diputuskan mengikut badan yang mempunyai autoriti dalam agama setelah mengkira pelbagai pandangan sama ada dari sudut agama, wakil semasa dan setempat maupun sains bagi memastikan kemaslahatan kesemua pihak terpelihara. Setelah kita pergi kepada penggunaan gelatin menurut perspektif sains. Gelatin digunakan secara meluas dalam produk tenusu, roti dan juga pencuci mulut seperti jeli. Dua sumber haiwan yang digunakan untuk menghasilkan gelatin secara meluas ialah babi dan lembu. Pelbagai sumber alternatif yang halal bagi penggantian gelatin adalah seperti gam Arab, rumpai laut dan ikan, tetapi ianya masih belum dapat memenuhi pelbagai permintaan industri. Pengeluaran gelatin halal di dunia dianggarkan kurang daripada 1% yang menjadi cabaran kepada umat Islam. Gelatin babi lebih diutamakan daripada lembu berdasarkan beberapa faktor. Antaranya ialah penyakit lembu gila yang telah melanda pada tahun 1980 yang menyebabkan penggunaan gelatin lembu jatuh merundum dan telah meningkatkan penggunaan gelatin babi. Berdasarkan faktor ini yang menjadikan gelatin halal menghadapi cabaran untuk mendapatkan harga yang kompetitif berbanding dengan gelatin tidak halal yang lebih mudah disediakan serta kos penghasilannya juga lebih murah. Rumusan bagi rahsia pemakanan halal dan haram menurut perspektif Al-Quran dan sains. Konsep pemakanan halal menurut Al-Quran menekankan pematuhan terhadap hukum agama dan sangat mementingkan kehalalan sesuatu bagi menjaga kesempurnaan manusia. Sementara dari perspektif sains pula, iaitu fokus pada kebersihan dan keselamatan makanan. Rumusan bagi objektif kedua, larangan pemakanan haram dalam Al-Quran dan sains mempunyai banyak persamaan, iaitu bermotifkan kesejahteraan manusia. Al-Quran mengharamkan makanan yang haram kerana perkara tersebut dapat memberi kesan negatif dan kemudaratan kepada manusia. Objektif bagi rumusan ketiga pula, dari perspektif ulama telah berselisih pandangan dalam penggunaan gelatin, iaitu Fatwa Dr. Yusuf Qardawi menghalalkan penggunaan gelatin yang bersumberkan bahan yang mengandungi babi. Manakala ulama di bawah kelelaan majma' tetap mengharamkan penggunaan gelatin babi. Tetapi pendapat yang paling disepakati ialah haram memakan makanan yang bersumberkan bahan yang mengandungi babi.